أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berkesempatan untuk terus hidup di muka buminya dan masih lagi mempunyai peluang untuk memperbaiki, mengelokkan i'tiqad kita, iman kita, kehidupan dalam beribadah kita, akhlak kita dan segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga peluang yang semua kita ada, maka pergunalah dengan sebaik-baiknya sebelum Allah menarik semula. Kita berterus di Masjid Darul Akmal di Samar yang aman. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang menarik dalam bab 36 daripada kitab Talbisul Iblis. Berbangga dengan keturunan. Berbangga dengan keturunan. Bab 36. Wa min talbisihi alaihim an yakuna li ahadihim nasabun ma'rufun fayaghtarru bi nasabihi fayaqulu ana min auladi Abi Bakrin wa hadha yaqul ana min auladi Ali wa hadha yaqul ana Syarif min auladi Al-Hasan aw Al-Husain aw yaqul ana qaribun nasab min fulanil alim aw min fulanil zahid wa haula'i yabnuna amrahum ala amrain ahaduhuma an yaqul man ahabba insanan ahabba auladahu wa ahlahu wasani an haula'i lahum syafa'atun wa ahaqqu man syafa'u fihi ahluhum wa auladuhum wa kilal amrain ghalatun ammal mahabbah falaysa mahabbatullahi azza wa jal ka mahabbatil adamaini wa innama yuhibbu man ata'ahu fa inna ahlal kitab min awladi Ya'qub wa lam yantafi'u bi abaihim walau kanat mahabbatul abi yusra lasara ilal ba'di aydan wa amma syafa'atu faqad qala Allah ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Walamma arada Nuh hamla ibnihi fi as-safinati qila lahu innahu laysa min ahlik wa lam yashfa' Ibrahim fi abihi wa la nabiyyuna fi ummihi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha la aghni anki min Allahi syai'an wa man dhanna annahu yanju bi najati abihi kama dhanna annahu yashba'u bi akli abihi. Okey, itu kata-kata Imam Ibnul Jauzi. Okey, kita lihat apa yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi, kita lihat terjemahannya. Apa katanya? Wa min talbisihi alaihi mil awam. Di antara tipu daya iblis ke atas orang awam adalah tertipu dengan keturunannya yang dikenali. Mereka berkata, ini kata-kata Imam Ibn Jauzi 600 Hijri tuan-tuan 600 Hijri. Hampir 800 tahun yang sudah. Bukan sekarang bukan sekarang. 800 tahun yang sudah. Mereka berkata, aku keturunan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang berkata, aku berketurunan Sayyidina Ali. Ada yang berkata,
aku adalah orang yang dimuliakan kerana berketurunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Ada yang berkata, aku mempunyai talian persaudaraan dengan ulama itu. Dan orang zuhud ini, mereka menempatkan diri mereka dalam dua perkara. Yang pertama, mereka berkata, siapa yang mencintai seseorang, tentu akan mencintai anak dan keturunan. Orang-orang sebegini, mereka berkata, orang-orang yang klaim, klaim keturunan-keturunan yang baik ini, mereka berkata, siapa mencintai seseorang, tentu akan mencintai anak dan keturunannya. Ini bukan kata-kata Rasulullah. Okay? Ini kata-kata orang yang mendakwa ataupun klaim mempunyai keturunan yang baik. Itu kata-kata mereka yang pertama. Keduanya, mereka berasa memiliki syafaat. Dengar. Kedua, orang-orang sebegini, they feel they have something special. Yang ada satu yang boleh attract orang. Okay? Mereka berkata mereka mempunyai syafaat. Saya akan sebut satu kisah yang panjang dalam hadis riwayat Muslim, tuan-tuan, tentang syafaat. Dan yang paling memberi syafaat adalah ahli keluarga dan anak keturunannya. Okay. Dua perkara ini adalah batil, salah kata Ibn Jauzi. Ingat, Ibn Jauzi bukan Athari, beliau adalah Asy'ariyah. Okay. Ini bukan, orang kadang-kadang orang confuse, orang ingat, ini kata-kata Salafi, bukan. Ini kata-kata Asy'ariyah. Ibn Jauzi seorang Asy'ariyah. Beliau bukan Athari ataupun Salafi. Jangan keliru dengan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim memang Athari. Okay. Dua perkara ini adalah salah, kata Ibn Jauzi. Kaitannya dengan masalah cinta, maka cinta Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cinta anak Adam. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Sesungguhnya ahli kitab, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, tidak dapat mengambil manfaat daripada mereka, bapa mereka. Ingat Nabi Ya'qub atau nama lain adalah Israel. Bani Israel, anak-anak Nabi Israel. Mereka ada tujuh adik-beradik, dan daripada tujuh tersebutlah berkembangnya Bani Israel. Dan tetap mereka tidak dapat klaim atas bapa mereka yang statusnya Nabi, mereka juga tidak dapat klaim. Kalaulah kecintaan kepada bapa adalah mudah untuk dijadikan syafaat, kalau kita ambil syafaat bapa itu mudah, tuan-tuan, maka sebahagian keturunan mereka akan berusaha mendapat syafaat itu. Maksudnya yang paling dekat dengan perkara ini adalah Bani Israel. Kalau tuan-tuan ada rajin sikit, tuan-tuan baca tentang Bani Israel. Bagaimana mereka menjaga keturunan setidaknya, supaya kekal 7 kumpulan, kelompok. Adapun tentang syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadah." Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat milik Allah, bukan milik manusia. Kelak saya baca sikit hadis yang panjang tentang syafaat. 5 orang Nabi yang utama pun menolak untuk diminta syafaat. Kelak saya akan sebut hadisnya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam hendak membawa anaknya ke dalam kapal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Sesungguhnya dia bukan termasuk dalam kalangan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, itu bukan anak kau. Nabi Ibrahim juga tidak dapat memberi syafaat kepada ayahnya. Ayahnya bukan setakat kufur, tuan-tuan, tetapi salah seorang pembuat patung. Pembuat patung. Disebut sebagai Khalilullah, Nabi Ibrahim kan? Dan juga disebut sebagai bapa segala para anbiya, sebab daripada susu galur Nabi Ibrahim berkembang sebahagian besar para nabi. Pun tidak dapat memberi syafaat kepada ayahnya dan ibunya.
Ini kata-kata Ibn Jauzi. Begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Jauzi. Beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah. Baginda berkata kepada Fatimah apa, tuan-tuan? Aku tidak berkuasa memberi apa-apa manfaat kepada dirimu melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang beranggapan bahawa dia dapat selamat kerana keselamatan ayahnya, sama dengan orang yang berasa kenyang sekalipun yang makan adalah ayahnya. Ini kata-kata Ibn Jauzi dan insya-Allah kita akan bincang, tuan-tuan. Tolong kita pergi lebih lanjut, saya nak cerita sedikit, nak kongsi dengan tuan-tuan tentang satu hadis yang panjang. Satu suasana ketika mana semua kita berada di mahsyar. Satu suasana kita berada di mahsyar. Ribuan tahun, tuan-tuan. Kita berada di mahsyar ribuan tahun. Dan kita tahu keadaan di mahsyar sangat-sangat azab. Tidak ada gunung, tidak ada tempat untuk berlindung. Matahari sejengkal, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Dan ketika itu tuan-tuan, dalam satu riwayat menyebut, maka berkumpullah sebahagian manusia pergi kepada Abul Bashar, ayah kepada semua manusia, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah semulia-mulia manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Maka Nabi Adam refuse. Apa katanya? Sesungguhnya aku mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Kita minta syafaat dengan Nabi Adam. Manusia yang tidak punya ayah dan ibu. Manusia terawal masuk syurga. Tapi beliau refuse untuk memberi syafaat. Kita minta syafaat supaya disegerakan hisab. Beliau menolak, teman-teman. Apa katanya? Pergi kepada Nuh. Pergi kepada Nuh. Maka manusia pergi kepada Nuh untuk mohon syafaat supaya disegerakan hisab. Sengsara, tuan-tuan. 1000 tahun berdiri. Dengan keadaan amal masing-masing. Maka apa kata Nabi Nuh? Sesungguhnya aku mendoakan kecelakaan buat umatku. Nafsi, 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 kata Nabi Nuh. Diriku, diriku, diriku. Maka aku tidak dapat memberi syafaat. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Bila kita memujinya, beliau, engkau adalah semulia-mulia Nabi. Kata Nabi, apa kata Nabi Ibrahim? Aku telah menipu. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim kan? Beliau bukan menipu. Bila pergi ke Mesir, kita tahu Raja Mesir sangat gila dengan perempuan. Tetapi kalau sesiapa mengatakan yang perempuan itu adalah saudaranya, maka dilepaskan. Maka beliau cuba untuk twist. Bukan menipu, sama je dengan keadaan bila mana mereka melihat patung-patung berhala itu dimusnahkan kecuali satu. Maka bila ditanya dengan Ibrahim, siapakah yang memecah patung-patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tangga kau kapak dekat siapa? Tanyalah dengannya, ni aku tahu. Okay. Atas perkara tersebut, Nabi Ibrahim menolak dan menyuruh pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan kesalahannya. Aku telah membunuh. Okay, kita tahu Nabi Musa membunuh nak. Tumbuk mati orang mah. Nabi Musa adalah antara Nabi yang terkuat. Maka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa, yang peliknya dalam hadis tersebut tidak menyatakan kesalahannya. Cuma beliau mengatakan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan sujudnya lama, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim. Sehingga Allah berfirman, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai Muhammad. Mohon syafaat akan diberi. Maka di sini kita nak tahu, tuan-tuan, bahwasanya tanpa izin Allah syafaat tidak dapat diberi. Hatta Rasulullah kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa tidak dapat memberi syafaat, tiba-tiba ada manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, boleh memberi syafaat.
something contradict. Kita boleh fikirlah. Si betul tu. Kita tak si betul lah. Kan? Hadis boleh membukti perkara ini. Tapi kadang-kadang masalah orang kita ni suka jalan pintas. Orang kita tuan-tuan kebanyakan suka jalan pintas. Nya ingat masuk surga yang mudah. Nya nangga syekh tu macam bagus je, alim aja. Taklid ataupun ta'assub. Mudah-mudahan dapat syafaat. Tuan-tuan boleh bayang para anbiya yang Nabi sebut dalam hadis tersebut tidak dapat. Dan mereka sangat takut tiba-tiba ada seorang yang klaim aku syekh, aku begini. Tak apa, sial. Kelak aku beri syafaat dengan orang. Hai, kita pun seronok. Ya, satu belitan iblis tuan-tuan dengan kita. Okay. Jadi hadis ya antara yang selain pada hadis tersebut jelaslah Nabi Nuh turut tidak dapat memberi syafaat kepada anaknya yang kufur. Hatta Rasulullah tidak dapat memberi bantuan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kita tahu Fatimah adalah anak yang Nabi paling sayang sebab wajah Fatimah tu seakan-akan wajah Khadijah. Sebab itu tuan-tuan selalu dengar kisah Rasulullah pergi ke rumah Fatimah. Antara banyak-banyak anak, Fatimah tu yang paling dekat dengan Khadijah. Okay. Pun Rasulullah tidak dapat memberi bantuan kepadanya. Hingga kan satu sindiran yang diberi oleh Imam Ibn Jauzi, apa katanya? Siapa yang beranggapan keselamatan dirinya bergantung atas keselamatan ayahnya, seperti orang yang merasa kenyang bila bapaknya makan. Satu sindiran lah. Dan perkara ini perlu kita lihatlah dalam keadaan kehidupan kita sekarang. Harga syurga itu mahal, tuan-tuan. Harga syurga itu mahal. Malam tadi saya baca tafsir surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Dalam ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 cerita tentang orang yang banyak amalnya, maka ganjaran syurga baginya. Orang yang kosong amalnya, dan kata Ibn Katsir, orang kosong amal bermaksud amal-amalannya batil, amalan-amalannya tertolak. Maka tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, narun hawiyah. Adalah neraka yang panas. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya membetulkan tindakan-tindakan kita dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan. Tipu daya iblis, satu tipu daya yang licik, tipu daya yang semakin berkembangnya zaman, berkembangnya tamadun, maka semakin bertambahlah strategi iblis. Ini macam sama seperti orang yang terlibat dengan dunia ru'yah, dunia yang berkaitan dengan sihir. Kebetulan adik saya memang orang yang dalam dunia tu. Apa katanya? Orang yang terlibat dengan ru'yah tu kena sentiasa belajar. Sebab apa katanya? Jin, iblis bukan macam ya tuan-tuan, cuma aja nyasi. Kalau dulu mari kita meru'yah dengan kaedah sekian, bila lama-lama nya akan kebal. Nya belajar di teknik untuk counter back. Kalau dulu mari style orang nyemelih lah, engkah lah botol lah, macam-macam lah. Tapi sekarang tidak. Tuan-tuan jangan ingat iblis, jin hidup dalam hutan, sadar teknologi, tidak begitu tuan-tuan. Kalau dalam konteks ini mereka juga turut berkembang, begitu juga dengan strategi iblis dan syaitan untuk membelit manusia. Dan tuan-tuan boleh perhatilah, bila ta'assub mula menguasai sebahagian besar umat Islam, siapapun datang dengan kebenaran akan ditolak. Seulang. Bila ta'assub sudah menguasai sebahagian besar masyarakat Islam kita, ta'assub, tak ta'assub nak? Bila ta'assub maksudnya, kalau aku ta'assub dengan orang A, apa sahaja yang dikatakan olehnya, I must follow. You not our group, you dismiss. Sekarang.
Orang datang dengan Quran, datang dengan hadis, dengan kata-kata ulama. No. Kalau ia bukan datang daripada guru kami. Okay? Ini sudah berlaku sekarang. Sebab itu tuan-tuan nak belajar agama, saya selalu berpesan. Belajar dengan ramai guru. Supaya saling membetul antara satu sama lain. Macam kita belajar silat nak, seorang je guru kita. Senang kita nak pula. Cuba tak belajar banyak-banyak guru kak. Sama tu kan, konsep yang orang belajar seni mempertahankan diri dengan belajar agama, konsepnya lebih kurang. Belajar banyak guru lebih baik dia belajar seorang guru. Okey. Iblis membelit orang awam dengan berasa bangga terhadap keturunannya. Dan kalau kita lihat, riak yang paling buruk adalah berasa bangga dengan amalan yang dilakukan oleh datuk neneknya. Disebut oleh para ulama. Riak yang paling buruk tuan-tuan adalah riak yang berasa bangga dengan amalan yang dibuat oleh datuk nenek. Bukannya maulah. Orang lain maulah. Okay. Jadi keturunan lah. Sedangkan keimanan seseorang tidak dapat diwarisi. Keimanan tidak dapat diwarisi melalui keturunan. Ada mengaku keturunan Abu Bakar, ada mengaku keturunan Sayyidina Ali. Tapi tuan-tuan fikir sejenak lah. Mengaku keturunan Sayyidina Ali contohnya. Contoh. Tapi bila kita cukup baca Al-Fatihah, tunggang terbalik. Kita baca bagus lagi. Sikat masih ingat nasub. Nah. Oh, bapak kami seorang doktor. Adakah kita meyakini anak akan jadi doktor juga? Nah, sebab bapak kau doktor sialah, kau je bedah aku. Siapa macam mana tuan-tuan? Nasi macam mana? Hatta kalau seseorang yang keturunannya, contohnya bapaknya pencuri, mungkin anaknya jadi orang lebih baik. Tuan-tuan lihat banyak dalam sejarah tuan-tuan. Al-Qadiyat. Bukan Fudal bin Iyad, Al-Qadiyat. Asal siapa tuan-tuan? Siapa beliau sebenarnya? Beliau asal perompak tuan-tuan. Sebelum menjadi ahlul hadis. Kalau tuan-tuan belajar dalam sejarah para ulama, tidak semestinya mereka bermula dengan sesuatu yang baik. Ada di kalangan mereka bermula dari seorang yang jahat. Tapi dengan izin Allah berubah. Berubah jadi manusia yang sangat bermanfaat. Dan ada orang berketurunan baik. Tapi boleh jadi orang yang lebih teruk daripada syaitan. Itu benda yang memang clear. Clear tuan-tuan. Saya suka ambil contoh yang mudah lah. Ada orang mengaku keturunan Rasulullah. Tapi baca Quran, ya Allah. Macam, sampai, cuba tuan-tuan boleh fikirlah, anak aku macam bagus lagi. Contohlah, kita boleh fikirlah. Kita boleh fikir. Sebab apa sebenarnya ta'assub tu boleh membutakan mata. Membutakan mata dan mematikan akal. Buka minda kita tuan-tuan. Sedangkan sebenarnya apa yang mau ditunjukkan adalah mereka manusia bertuah dan terpilih untuk hidup dalam keturunan yang baik. Dan mereka harus berbangga dengannya. Betul? Mereka juga menganggap nenek moyang mereka yang saleh dapat memberi syafaat kepada mereka di akhirat kelak. Ini adalah tipu daya iblis yang berat. Mereka mendakwa nenek moyang. Nenek aku mufti, datuk aku keturunan sekian-sekian yang baik-baik. Mereka boleh memberi syafaat. Secara umumnya, yes, kita disuruh berbuat baik kepada ahlul bait. Itu semua kita meyakini. Tapi tuan-tuan boleh lihat dalam dunia hiburan. Ada si yang nama Syarifah. Ada si yang nama Said. Ada nak? Yang berlagu rock semua ada nak? Takkan tuan-tuan, kerana ni keturunan Nabi, aku nak berlagu rock juga. Tidak begitu tuan-tuan. Sebab tu iman itu tidak dapat diwarisi. Iman itu tidak dapat diwarisi. Hatta yang membunuh Sayyidina Hamzah akhirnya masuk Islam. Khalid Al-Walid pernah berperang dengan Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Dan Nabi angkat Abu Sufyan
Bapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, berperang dengan Nabi SAW. Tapi bila masuk Islam, Nabi angkat. Bukan kerana, tuan-tuan boleh bayang, Abu Sufyan bapa peperangan perang Nabi. Masuk Islam, Nabi letaknya, kau sebab pada peperangan aku, kau duduk belakang sekali. Hatta Khalid Al-Walid, tuan-tuan bayang, mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Masuk Islam, adakah Nabi melucutkan jawatan jeneral? No. Nabi terus beri. Jadi di situ kita fikir, tuan-tuan, Nabi tidak meletakkan perkara ini di luar yang diajar oleh agama kita. Ya? Sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu datang daripada individu itu sendiri. Kita nafsi-nafsi, tuan-tuan. Masing-masing. Bukan datang daripada keturunan. Tuan-tuan, perhatilah keturunan kita masing-masing. Apa kata Nazir Johani dalam lagu Raihan? Iman tak dapat diwarisi, nak. Bapa. Saya ambil contoh di Malaysia lah. Almarhum Guru Hasan Az-Zahari. Nasi. Guru ngaji ya. Kata anaknya. Adakah semua anak jadi guru Quran? Ada yang jadi pelakon terkenal. Lalu dinasan nak. Bapaknya siapa? Saya kenal. Kalamun kadimul. Nak ngaji nak. Tapi ada juga anak yang bagus. Bergantung atas usaha masing-masing. Bukan kerana keturunan. Sebab itu tuan, dalam konteks ibadah, anak luar nikah, anak tidak sah taraf, tetap sah jadi imam. Tidak ada pandangan mana-mana mazhab mengatakan anak tidak sah taraf, anak luar nikah itu tidak boleh jadi imam. Itu bukti, proof. Cuma dalam konteks masyarakat kita, kau tu lalu bapak kau ya, curi bapak kau. Siapa kau jadi pengurusi masjid? Itu adalah cara fikir masyarakat kita yang kita kena stop. Jikalau ada yang menganggap keturunan boleh memberi manfaat, pasti bangsa Yahudi, Bani Israel itu akan klaim lebih lagi. Begitu juga dengan Nabi Nuh AS. Allah sebut dalam Al-Quran, Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia, anak itu bukan termasuk dalam kalangan keluargamu. Tuan-tuan ingat tak? Bila ada sebagian sahabat, tuan-tuan tahu sih ada sikit ayat Al-Quran. Ayat tersebut tentang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Tuan-tuan tahu sih tafsir ayat tersebut? Ayat tersebut cerita tentang bila berlaku perang, tuan-tuan, perang zaman Rasulullah, para sahabat nak berperang dengan siapa? Ada keluarga. Nak berperang dengan bapa mereka, berperang dengan suami mereka yang kufur. Tuan-tuan clear sih ayat ya. Ayat tersebut cerita tentang mereka merasa ayat tersebut cerita tentang perang. Dan pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada sesuatu yang engkau tak suka, tapi Allah suruh kau buat. Ada perkara sesuatu benda yang engkau suka, tapi Allah tak izinkan. Tapi dalam konteks ayat tersebut cerita tentang suruhan Nabi untuk berjihad. Bila berjihad, berperang dengan ahli keluarga sendiri. Tapi Nabi dan ayat tersebut mengatakan yang bukan keluargamu itu adalah musuhmu ketika perang tersebut. Maka bapakkah, anakkah tetap diperangi. Bahkan dalam kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Islam, bila suami masuk Islam, isteri tak nak masuk Islam, maka diputuskan perkahwinan tersebut. Bila isterinya Islam, suami, ada sikit kisah kan? Saya tak silap, isteri siapa yang suaminya adalah anak Abu Jahal. Tetapi kerana suaminya tidak mau masuk Islam, maka dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Kisah-kisah sebegini, tuan-tuan, membuka minda kita. Kalau cerita-cerita begini sudah clear, fact, kenapa kita tak nak ambil pengajarannya? Keturunan, siapa pun tidak menjamin
There are no guarantee. Okay? Sebab Allah sebutnya wala yashfa'u illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini berulang-ulang kali diberi peringatan. Kalau seorang keturunan yang baik, kemudian beliau pun baik, Masya Allah. Okay? Tapi bukan bermaksud apa yang beliau buat diwarisi daripada keturunannya, tidak. Iman tidak dapat diwarisi. Kalau kita mengatakan iman itu diwarisi, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang rivert to Islam? Berapa ramai kita dengar kawan-kawan kita yang bapaknya paderi dan beliau sendiri dulu paderi yang ada kuasa. Siapa sih kenal Syakirit nak? Siapa sih kenal dengan Firas Wong? Lim Jim Sui, siapa sih kenal? Ada sebahagian yang mempunyai jawatan-jawatan besar dalam agama mereka sebelumnya. Tiba-tiba masuk Islam. Macam ni. Berapa ribu, berapa juta yang mereka telah Islamkan. Kita yang dah Islam lama tu, berapa orang kita dah Islamkan? Kan? Nyuruh orang kelahi pun ada. Jadi kita fikir di situ kita cuma kata, betul lah. Tapi kenapa kita masih lagi berada dalam takut yang sama? Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak menguburkan anaknya, kalau tak silap Zainab. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dalam riwayat tersebut, Dan selepasnya tersenyum. Maka ditanya dengan Rasulullah, why? Kata Nabi, sesungguhnya aku mengetahui kubur itu menghimpit. Sesungguhnya aku mengetahui kubur itu menghimpit. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya kubur diluaskan dan Allah makbulkan. Maksudnya Nabi pun kena minta. Nabi pun kena minta, tuan-tuan. Apatah lagi kita. Bukan bermaksud bila bapa kita, keturunan kita yang hebat-hebat, kita pun turut. Yes, betul kita keturunan yang baik-baik, tapi ia tidak memberi manfaat kepada iman kita. Ia tidak memberi manfaat kepada iman kita. Dan perkara ini, minta maaf, ia menjadi satu trend masyarakat sekarang. Trend. Untuk supaya keturunan-keturunan ini menjadi promosi yang hebat-hebat dalam masyarakat. Akhirnya, orang kita akan ikut sahaja kerana semata-mata beliau keturunan Ali contohnya. Keturunan Hasan dan Hussein contohnya. Ia tidak begitu, tuan-tuan. Contoh demi contoh dah saya kongsikan. Daripada hadis Nabi SAW, daripada kata-kata Ibn Jauzi, maka itu sudah membuktikan kuatnya. Betapa pentingnya untuk kita belajar. Ada keturunan Nabi SAW tetapi hebat dalam bidang engineering. Tetapi beliau tidak pakar dalam bab agama. Kadang-kadang ada di kalangan para keturunan Nabi yang baca Quran pun betul. Tapi bukan bermaksud bila beliau baca Quran tak betul, kita nak hina Rasulullah. Tu, tidak. Perkara tersebut salah. Okay. Jadi, perkara ini perlu clear lah. Perlu clear pada kita. Pertama sekali, berkenaan dengan iman itu tidak dapat diwarisi dan ia kena diusaha. Kena cari, tuan-tuan. Kalaupun seorang yang berketurunan Nabi membawa hadis yang sahih, membawa ajaran-ajarannya betul, kita kena ikut. Tapi kalau seorang yang mempunyai keturunan yang baik-baik, membawa benda-benda yang batil, benda-benda yang sesat, tetap kita hindari. Okey, kita beri laluan kepada azan. Lepas kita sambung lagi sikit. آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengulang, tuan-tuan, dalam apa disebut oleh dua contoh yang jelas dan terang yang diberi oleh Ibn Jauzi.
anak Nabi Nuh alaihissalam enggan menerima dakwah yang dibawa oleh bapaknya. Sedangkan bapaknya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan syurga. Begitu juga dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kalau tonton ingat kisah Nabi Lut, isteri beliau bersekongkol dengan kumpulan-kumpulan LGBT. Adakah bermaksud isteri Nabi Lut begitu kita nak support juga? Tetap juga tidak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat Nabi Nabi Yahya, yang akhirnya dibunuh kan? Apa yang beliau buat? Beliau menentang perkahwinan antara bapa dan anak. Kena bunuh. Tetap, tuan-tuan. Tetap. Bapa juga seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi anaknya tidak mewarisi keimanan bapaknya. Tadi saya dah bawa banyak contoh, tuan-tuan. Banyak contoh yang sangat jelas daripada kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat. Ada di kalau tuan-tuan kenal Abdullah bin Salam. Siapa, tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi terkenal, Abdullah bin Salam. Seorang Yahudi. Dan seorang yang meriwayat hadis. Di antara sahabat yang diambil kisah-kisah Israiliyat daripadanya. Beliau seorang asal dari Yahudi. Beragama bukan Islam asalnya. Maksud Islam, banyak meriwayat hadis Nabi SAW. Bukan bermaksud beliau itu keturunan Yahudi. Pernah beragama sekian, kita tolak. Tidak. Hatta Rasulullah ada di kalangan isteri Nabi pun berbangsa Yahudi. Clear lah. Di sini clear, tuan-tuan. Clear lah. Kalau para sahabat pun yang sebelum Islam, bila masuk Islam, meriwayat hadis, dia ambil kisah-kisah Israiliyat daripadanya, turut diiktiraf. Sedangkan bapa, nenek, moyangnya, keturunannya batil, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap diangkat oleh Nabi SAW. Banyak gitu contoh-contoh, tuan-tuan. Dalam keadaan ini kita kena adil. Adil lah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang baik, tuan-tuan, orang yang saleh membawa kebenaran, jangan kita tangga. Bapak kau siapa? Oh, bapak kau Iban kah? Kapir kah? Oh, siapa mati lah kau tu? Nah, macam kita di office, bos kita ya. Adakah mesti keturunan yang baik-baik? Kita tahu mungkin bos kita dulu baik, bapaknya siapa kita tahu. Tapi tetap bila membawa kebaikan, kita sokong. Membawa kebenaran, sokong. Jadi minda kita kena ditune semula kepada sesuatu yang bersifat adil. Adil dalam konteks agama. Dan disebut oleh pentakik kitab ini, mereka juga tidak akan mendapat apa-apa syafaat daripada keturunan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapat syafaat, tuan-tuan, adalah dengan keredaan Allah. Itu syarat untuk mendapat syafaat. Kadang ada satu pemikiran masyarakat kita. Saya pernah duduk dalam suasana pemikiran begini. Aku ada 7 anak hafal Quran. Dan kita tahu hafal Quran tu satu perkara yang mulia. Dan disebut anak yang hafal Quran ini akan membawa mahkota yang lebih terang daripada matahari akhirat kelak. Okay, kita sonok lah. Tetapi kalau mak bapak sik semayang, sik puasa, macam ni, adakah tetap anak terdapat penyelamat? No. Tak dapat juga, tuan-tuan. Jadi masyarakat kita kena clear benda tu. Buatlah banyak amal baik sekalipun, tetapi perkara yang Allah suruh ditinggalkan, tetap ia akan menantinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ubah trend ataupun pemikiran kita. Cubalah mengambil satu pendekatan. Pertama, buat yang wajib. Yang wajib buat. Yang kedua, yang haram
Yang maksiat, yang kufur, tinggalkan, stop. Jangan beri ruang. Yang ketiga, ada ruang tambah dengan perkara-perkara sunat. Itu benda yang kena clear dalam masyarakat kita. Jadi apa yang kita boleh rumuskan tuan-tuan daripada apa yang kita bincangkan malam ini adalah pertama, keturunan tidak memberi apa-apa manfaat dan mudarat kepada iman masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa pun yang datang kepada kita yang membawa kebenaran tuan-tuan, maka terima. Sama ada beliau daripada aliran yang bertentangan, ataupun seseorang yang kita tidak kenali, ataupun seseorang yang kita tidak sukai, tetapi apa yang dibawanya kebenaran, clear, terima. Yang ketiga, jauhilah ta'assub yang boleh membunuh akal dan mematikan hati. Jadi tiga perkara tersebut sama-sama kita fikir, sebar-sebarkan agar di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak kita dapat mengatakan aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga akidahku dan untuk menjadikan semua amalan aku semakin hampir dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tuan-tuan di depan Allah kita tak dapat nak berhujah sebab umur kita sia-siakan, peluang untuk belajar kita sia-siakan dan kita terus hanyut dengan layap kita, leka kita dengan dunia yang semakin lama semakin mencoba macam itu dan akhirnya kita jauh daripada rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat, terkurang terlebih saya minta ampun, minta maaf. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.